Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hadrat ilahi sebabkan kita masih bernyawa malam ni. Alhamdulillah, masih mampu berada dalam bulan Ramadan yang mulia, yang sangat indah, yang semua tahu bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dan bulan Al-Quran. So insyaAllah kita sama-sama masa ni lah, kita nak spend masa pada yang masih duduk rumah lagi best. Tapi kalau yang dah bekerja pun tak apa, kita banyakkan baca Al-Quran. InsyaAllah sebab kita baca Quran, kita doakan semoga Allah murahkan rezeki kita. Sekejap ya, saya bagi silent. Selalu lupa nak silent. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar anda semua? You all semua sihat. Saya doakan you all semua sihat. Dan saya pasti hari ni ramai yang berbuka tanpa beli dekat bazar kan. Bazar pun dah tak ada, tapi masih banyak lagi makanan yang ada. So macam-macam lah saya tengok especially yang dekat phone, dekat Telegram, dekat WhatsApp ada orang jual macam-macam. So Alhamdulillah, kita doakan semua usahawan-usahawan yang buat bisnes masa ni dimurahkan rezeki. Sebab itulah punca kita berbisnes ni. Saya yakin untuk kita bantu ramai orang, bantu keluarga kita especially, supaya kita boleh keluar daripada masalah ataupun kemiskinan. Ataupun sebab kemiskinan ni akan membawa kepada kekufuran, mudah untuk membawa kepada kekufuran. So kita tak nak kemiskinan tu. Kita nak doa-doa semua orang Muslim, orang Islam, yang bukan Islam pun sama, kita semua kaya, berjaya dunia dan akhirat. Itu yang kita nak. Dan semalam masa tengok berita kan, saya ada tengok berita TV3 lah. So dekat situ dia tunjuk satu scene tau, satu video. Dia dalam kereta, dia tunjuk dekat tepi kawasan kedai kan. So dekat kawasan kedai tu dia ambil gambar ramai orang. Lepas PKPB ni keluar, semua orang beratur dekat pajak kedai tau. Panjang gila beratur. Bukan beratur kat kedai runcit, beratur kat kedai pajak kedai. Beratur panjang. So macam banyak benda yang kita boleh simpulkan kat situ kan. Antaranya mungkin orang dah desperate tau, orang dah sesak tau. So dia orang mungkin nak pajak emas dia, pajak harta dia, apa-apa harta yang dia ada tu, sebab dia orang nak cash, nak duit. So saya doa, kita sama-sama lah sama-sama kita doakan supaya orang yang diuji Allah tu diberi kekuatan dan diberikan jalan untuk keluar daripada kesempitan. Itu yang kita nak. So itu antara sebab lah antara sebab kenapa kita suka nak share benda-benda berkaitan perniagaan, bisnes, motivasi. Sebenarnya saya bukannya cikgu ke sifu ke yang mengajar motivasi, bukan. Kita orang share benda tu sebab kita tahu ramai orang yang perlukan benda tu. Mungkin sebab kita share tu, orang tu boleh ubah hidup dia. Kalau tak banyak, mungkin sikit, boleh ubah kesedaran dia. So itu yang mahal sebenarnya, itu yang mahal. Dan bila orang-orang beratur kat pajak kedai tu, saya yakin mungkin ramai family dia yang tengah menunggu dia kat situ. Kalau tak, buat apa dia nak pajak? Buat apa dia nak pergi pajak kedai? Government dah bagi duit kot. Maksudnya duit tu tak cukup. Tak cukup. So kita yang berada, you all yang tengok live ni kan, InsyaAllah saya doakan you all murah rezeki untuk kita bantu orang-orang yang macam tu. Kita jadi tangan yang memberi. Hai, Assalamualaikum Haji Akmal, thank you for coming. Alhamdulillah. So kita cuba jadi tangan yang memberi. Ramai orang yang susah kat luar sana, yang mungkin kita tak tahu, mungkin jiran sebelah kita, tapi dia orang tak cerita. So sebab kita berniaga, InsyaAllah kalau you all selalu ada dalam ni, mungkin hasil tu kita boleh salurkan tak kisahlah daripada pusat zakat ke, daripada you sendiri. Kita boleh memberi, lagi banyak kita beri, InsyaAllah lagi banyak rezeki kita ada. Saya suka sangat dengan Abid Liu, Ustaz Abid Liu. Dia saya pernah jumpa dia masa kawan saya meninggal. Saya pernah jumpa Ustaz Abid Liu, dia baca talqin sebelah saya. Masa tu saya tak kenal pun dia Abid Liu, saya tak kenal. So sahabat saya tu dia adalah tabligh, dia tabligh. So umur dia 20 lebih. Dan kawan saya tu dia asalnya dia buat kawan taman. Asalnya dulu dia buat insurans. Lepas tu dia jumpa saya, kawan saya tu lah. Nama dia nama dia subhanallah, apa nama dia tak ingat lah tapi Daniel kot.
So dia buat insurans. Satu hari dia cakap, abang boleh tak recommendkan saya kerja, dia nak cari duit lebih lah. So saya pun bagi dia resume, dia pun pergi interview apa semua, dia dapat Alhamdulillah. Lepas tu 2 bulan saya tak silap, lepas tu saya jumpa dia balik, macam mana kerja? Dia cakap, sorry bang, saya dah berhenti lah. Apasal berhenti pula, kan baru kerja? Itulah bang, susah nak solat. So dia cakap company, sebab saya recommendkan company lain lah, bukan company saya. So company lain dia cakap susah nak solat. So dia cakap macam, kalau susah nak solat, saya tak nak lah kerja situ. So habis tu awak nak buat apa? Saya tanya dia. Dia cakap, saya jual lah ayah punya sate. Ayah dia ada buat sate. So nak dijadikan cerita, dia pergi tabligh apa semua, dia pergi berdakwah lah. Dia pergi berdakwah. So dia balik tu, dia terus demam. Esoknya terus meninggal. Umur 23 tak silap saya. So memang terkejut lah, memang terkejut. So kebumian dia, saya pergi apa semua. So yang baca talqin tu suara sedap sangat. Saya kata, sedapnya ustaz ni baca kan. So bila dah habis tu semua, bila dah balik, orang semua dah balik, so barulah diorang cakap, tu Ustaz Abid Liu. Masa tu saya tak kenal lagi siapa Abid Liu ni kan. So dia dah balik tu, saya buka dah kat Facebook. So rupanya Abid Liu ni adalah pendakwah ustaz lah. Ustaz, dia orang yang biasa, dia bukan orang hebat pun, dia orang biasa yang berkongsi apa yang dia tahu. So daripada situ first time lah saya jumpa Ustaz Abid Liu. Dan sekarang ni tengok rumah dia besar, dia ada Facebook dia ada YouTube dia ada restoran, dia ada buku, dia ada ceramah. Tapi dia cakap setiap kali dia dapat, dia sedekah daripada kecil. So itu inspirasi lah buat saya. Dan yang kita rasa bahawa kita tak cukup bagi sebenarnya. That's why kita tak dapat apa pun. Kita tak ada apa pun yang kita boleh harta yang banyak, tak ada. Sebenarnya kita kurang bagi. Saya kurang bagi. Itu yang saya nampak. So insyaAllah hari ini sempena bulan Ramadan, kita sama-samalah didik diri untuk banyak memberi. Dan saya sendiri, saya jadikan Ustaz Abid Liu sebagai saya punya sumber inspirasi. Okay, so malam ni, terima kasih semua yang dah masuk. Alhamdulillah. Apa khabar Haji Akmal, sihat? Saya doakan you all yang dalam live ni sihat lah. So sesi ni tak lama, sekejap je. Dan malam ni sebenarnya saya nak share pasal McDonald's. Hai Afiq Azmi, Assalamualaikum tuan. Sihat ke Afiq? Alhamdulillah, lama tak nampak. Sihat jual apa sekarang ni? Bukan Nissan lah kan? Dah keluar Nissan mungkin jual Honda Okay. So sebelum kita start, saya nak beritahu kita ada grup grup nak jadi jutawan bahagia. Kita buat grup tu, tujuannya kita nak share. So ada cabaran sikit. Hai, Assalamualaikum Fazli Syafiq. Apa khabar tuan? Tuan Laleli. Ada pula nama Tuan Laleli Tuan Hasnul je lah. Panggil Hasnul je. Alhamdulillah. Jumpa kita Apa khabar? So nak bagi tahu malam ni kita nak bagi reward tau. Kita nak bagi reward kepada sesiapa yang committed dalam live kita. Kita nak bagi you all satu kelas percuma untuk kelas strategi untuk pecah sales kita kepada 50k. Tapi kita buka ni untuk kita punya fighter dan warrior. So you all fighter dan warrior, yang belum mungkin boleh PM lah macam mana nak jadi fighter dengan warrior. Kita buka untuk fighter dan warrior, untuk you all pergi join kelas tu. Sebab minda kita ni perlu dipecahkan dan di-train macam mana nak mendapat sesuatu. So insyaAllah asbab kita pergi kelas 50k tu nanti, mungkin you boleh start pecah dan break you punya record untuk dapat 50k sale. Ini untuk orang yang tak pernah achieve 50k. Kelas tu dibuat oleh sifu saya lah, sifu Najib Asadok. So saya nak invite 3 orang yang terpilih malam ni untuk join kelas tu, insyaAllah. Okay, yang penting bagi committed, mencabar. So kita doa dulu, ya Allah Tuhanku, bagilah line malam ni stabil. Tak laju pun tak apa, yang penting stabil InsyaAllah. Oi, amin. Makin handsome ke? Tak lah, tak boleh lawan Tuan Syafiq lah Okay, banyak pula iklan ni. Okay, tak apa. So sekarang ni macam saya cakap tadi, kita ada satu grup nak jadi jutawan bahagia. You all join grup tu, sebab kat situ kita akan share macam-macam tips macam mana untuk, bukan setakat untuk bisnes tapi juga untuk life kita, insyaAllah. Okay, so saya nak share pasal kisah McDonald. So lately, baru-baru ni saya baru tengok tau, cerita tu 2017 sebenarnya, tapi saya baru tengok sebab biasalah kekangan masa lah. Okay, Allahu Akbar. Okay, sambung lagi. So kisah ni adalah kisah McDonald's, yang mana kita selalu makan, kita
anak-anak kita nak mainan dia, anak kita makan sedap lah, dia punya Big Mac lah, kita punya follower lah baru untuk bulan Ramadan ni kan. Tapi sebenarnya kita setakat makan. Kita tak tahu pun story di sebalik macam mana McD tu dah jadi gegasi macam sekarang. McD punya cawangan beratus-ratus. Even dekat satu tempat tu pun kadang-kadang ada 2 McD dekat-dekat je kan. So sebenarnya story dia ni berkisar jauh pada tahun start awal-awal dulu, saya tak ingat lah tahun berapa dia start, tapi dia sebenarnya dimulakan oleh 2 orang founder, Rick McDonald dengan Dick McDonald. Ni adik-beradik 2 orang ni lah yang start. Ya, kita try setting. Okay, kita sambung lagi sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so adik-beradik ni lah yang start buat McD. Dia start buat, tapi story ni tak bermula dengan Rick dengan Dick tu tau. Dia bermula dengan seorang Mamat ni. Mamat ni adalah seorang yang sangat tegar. Dia adalah penjual milkshake. Mixer alat buat milkshake tu, dia adalah penjual milkshake. So story dia bermula dengan Mamat ni. Mamat ni nama dia Ray Kroc. Ray Kroc ni dia menjual mesin mixer milkshake. So dia nak jual sangat susah. Dan dia punya story tu, dia ni adalah seorang yang sangat self motivation tau. Setiap kali sebelum tidur, zaman tu dia tak ada CD, dia tak ada radio, tak ada kaset, tak ada Walkman tau. So dia buat apa? Dia ada satu piring hitam. Piring hitam tu setiap kali dia akan keluar travel nak cari duit, cari bisnes, dia keluar daripada rumah dia pergi macam-macam tempat lah. So dia akan buka satu piring hitam. Itu adalah piring hitam motivasi. Dia bagi talk semangat. Masa dia nak tidur, dia akan dengar je benda tu. So itu adalah cara macam mana dia motivate diri dia sendiri. So sebenarnya usahawan yang hebat, pengajaran daripada yang saya tengok situ, usahawan yang hebat ni dia boleh motivate diri sendiri. Dan dia sentiasa motivate diri sendiri. Bukan sesekali, tapi dia sentiasa. So Ray Kroc ni masa tidur dia akan dengar. Esoknya dia pergi lagi restoran, dia promote, cik belilah mixer ni. Dia ada satu skrip tau. Skrip ni sama, dia jumpa siapa pun sama je skrip dia. Maksudnya dia dah berlatih skrip dia tu. So bila dia bercakap tu sangat lancar je. Tapi orang tak beli. Dia pergi sini orang tak beli, dia pergi sini orang tak beli. Dia memang stres gila kan. Sampai satu masa tu dia dapat call daripada pembantu dia. Dia cakap, bos, dia ada pembantu seorang je staff dia. Bos, perempuan ni macam sekretari lah. Bos, kita ada dapat order ni 6 biji mixer. Lepas tu Ray Kroc ni cakap, ngarut lah, ini orang ni salah order main-main ni. So dia cakap, berapa banyak restoran tu? Lepas tu orang tu, pembantu dia cakap, 1 je. Lagilah pelik, 1 je, tapi dia order 6. Zaman tu orang nak beli 1 pun berkira gila, tak nak beli. Sebab rasa macam tak berbaloi nak invest. Tapi restoran yang dia dapat tu dia nak 6. So apalagi dia tanya dengan pembantu dia tu nombor telefon orang yang nak beli tu. Dia terus call. Hai, cik, saya dapat tahu cik ada nak order mixer, betul ke ni? 6 biji. Lepas tu cakap, sorry, kami salah order tu. Sepatutnya bukan 6 tapi 8. Lagi dia terkejut. Wow, 8 biar betul. Besar sangat ke kedai dia. So dia rasa macam, tak boleh jadi ni. Aku kena pergi sana, aku kena tengok macam mana restoran dia, besar macam mana restoran dia. So dia pun drive jauh tau. Dia pergi Southern California. Dia pergi sana, dia drive jauh sampai kat sana. So bila sampai sana, dia nampak pemandangan yang pelik. Dia nampak satu restoran yang tak ada tempat orang makan. Langsung tak ada tempat orang makan, just ada orang beratur je. Orang beratur panjang. So dia cakap, macam mana nak makan ni kan? Tempat duduk tak ada. Zaman dulu dia orang makan pakai kereta tau. Kereta datang, lepas tu letak pinggan tepi, makan dalam kereta. Zaman tu style dia dining lah, kereta dining, car dining. Tapi yang ni tak ada kereta, tak ada apa, orang beratur je. So dia pergi situ pun, dia orang cakap, awak beratur je. Dia cakap, panjangnya line. Dia tanya dengan orang yang depan dia. Orang depan dia cakap, memang panjang, tapi sekejap je. Dia cakap, sekejap. So dia pun beratur, memang betul-betul sekejap. Dia sampai je dekat depan, dia cakap, cik, saya nak burger ni dengan air ni, dengan fries ni. So dia cakap, okay. Dia tak sempat buat apa, tiba baru sampai depan dia cakap, ni siapa punya? So orang cakap, ni awak punya lah. Saya kan baru order. Lepas tu cakap, tak, memang 30 saat je kita buat. Masa zaman dia tu, zaman dulu, nak sidangkan burger, air,
fries perlukan 30 minit tau. Perlukan 30 minit, lama gila zaman dulu. So bila dia dapat dalam masa 30 saat, bawah seminit, dia shock. Bukan shock. Terkejut lah. Cakap, biar betul. Lepas tu dia cakap, mana sudu, mana garpu? Dia cakap, kita tak ada sudu garpu. Cik makan je daripada plastik tu, makan je terus. Lepas tu cik terus buang. Macam tu Pinggan tak ada. Pinggan pun tak ada. Zaman dulu dia kena ada pinggan, dia kena ada sudu. Tapi bila pergi kat kedai tu yang bernama McDonald's, dia tulis besar-besar McDonald's, tapi tak ada benda tu semua. Dia buat pelik lain sikit. Lepas tu dia tanya, saya nak makan kat mana ni? Kereta tak ada, meja tak ada. Kat mana-mana boleh je makan. Cik makanan kita, cik boleh makan dekat taman, boleh dekat atas kerusi, boleh terpulang. So dia okay. Itu pengalaman baru. Dia pun tak pernah tengok. Padahal dia tak cakap lagi dia nak jual milkshake tu. So dia try dulu. Dia beli, dia duduk makan. Lepas tu dia nampak orang sebelah dia yang makan tu kebanyakannya semua family. Ada anak, ada ayah, ada mak, ada budak perempuan, budak lelaki, makan happy. Macam happy lah. Nampak perasaan tu, dia nampak semua happy ni. Padahal makan kat tepi je. So daripada situ dia cakap, ini lain ni. Nampak konsep ni berbeza. Dan makanan cepat gila, siap. So benda tu pelik. Zaman tu, masa tu pelik. So apa yang berlaku, yang Ray Kroc ni, dia pergi jumpa dengan owner. Dia pergi jumpa dengan owner McD tu. Dia cakap, saya nak belanja you all makan malam ni, boleh tak? So dia belanja makan. Dan orang tu, adik-beradik tu, Dick dengan McDonald's tu, Dick dengan Rick McDonald pun story macam mana dia boleh set up McD yang se-efficient tu tau. Rupanya dia set up tu, dia buat layout atas lantai, dekat court tau, lantai court yang main tenis tu. Dia buat, dia lukis pelan dia punya exact size, ukuran yang betul. Dia lukis situ, lepas tu dia adjust. Dia adjust dari situ, dia berlakon, buat simulasi lah. Dia buat simulasi, dia adjust susun-susun sampailah dia dapat pada speed sekarang. Even alat yang dia buat pun, alat yang dia nak buat, nak letak sos, kita selalu letak sos macam tu kan. Dia tak. Dia zaman dulu tau, dia ambil, dia ada satu corong. So corong tu dia dah ada 5 lubang. So dia just tekan je lubang tu, banyak tu je, semua sama je, pak. So itu teknologi yang dia pakai. Dan Ray Kroc tanyalah, ini macam mana you dapat alat ni? Cakap, tu kita buat sendiri. So nampak tak? Inovasi. Bila dia innovate, dia buat sesuatu yang baru, benda tu dapat membantu dia dan dapat menyebabkan dia lagi laju daripada orang lain. Dan sebab tu usahawan ataupun businessman, kita kena sentiasa innovate. Kita kena sentiasa fikir macam mana kita nak lajukan proses kita. Macam mana kita nak jadi lagi efisien. So itulah yang dibuat oleh McDonald. So seterusnya, esok harinya, lepas dia makan apa bagai semua tu, esoknya Ray Kroc pun datang cakap, okay, saya nak cadang you all buat franchise. Cakap macam tu. Lepas tu dua orang ni, Rick dengan Dick ni, cakap dah buat dah, tak berjaya, gagal. Semua orang tak nak follow quality, tak nak follow kita punya standard. So dia cakap, kalau tak nak follow standard, you buatlah SOP. Ray Kroc cakap. Lepas tu dia cakap, dah buat dah, orang tu tak nak follow. So dia kata dia tak nak buat dah. So bila start daripada situ, Ray Kroc pun terus dia nak pujuk juga. Dia pujuk juga, tolonglah buat. Sebab dia pujuk sampai satu masa dia pujuk last. Dia pujuk semua tak nak. Sampai dia pujuk last, dia mainkan emosi. Rick dengan Dick tu. Okay, kalau you tak nak buat franchise untuk you punya keluarga, you punya diri sendiri, you buat untuk Amerika. Masa tu diorang semangat Amerika dia tinggi. Dia rasa macam sangat sayang pada Amerika. Dia keamerikaan dia tinggi. So bila cakap macam tu, Rick dengan Dick macam, untuk Amerika. Kenapa untuk Amerika? Tujuan dia nak bagi semua orang Amerika rasa betapa cepatnya makanan dia disediakan oleh McDonald's. Itu dia punya vision, Ray Kroc. So Ray Kroc ni, dia dah ada vision dah. Dia dah nampak dah McDonald's ni boleh pergi jauh, besar kan? So that's why dia pitching baiknya. Dia mainkan emosi Rick dengan Dick. Akhirnya Rick dengan Dick dia bersetuju tanpa rela. Bukan bersetuju sambil dia macam tak setuju, was-was lah, dia tak berapa setuju. Tapi dia tetap sign. Akhirnya dia serahkan pada Ray Kroc untuk franchisekan McDonald's kan? So daripada situlah bermula bisnes yang dilakukan oleh Ray Kroc. So Ray Kroc buat apa sekarang tu? Dia membesarkan bisnes dia, McDonald's tu. Setiap negeri ada McDonald's. Dia nak buat target bahawa setiap negeri akan ada McDonald's
yang mana McDonald tu akan menjadi satu Amerika kata. Sebelum tu saya nak tanya, you all pernah makan McDonald ke tak pernah? Ada tak yang kat sini yang tak pernah rasa pun McDonald? Memang kita sebenarnya boycott. Boycott McDonald, macam-macam sebenarnya kita boycott. Sebaiknya kita boycott lah kan. Tapi yang story saya nak cerita ni adalah macam mana dia terbina, dia terhasil. So kalau you all pernah makan McD, boleh komen tu, pernah makan. Sebab saya pun pernah makan. Anak saya paling suka dia punya mainan. Tak makan pun sebenarnya, dia nak mainan je. Kalau setakat mainan sebenarnya kita boleh beli kat luar kan. Tapi perasaan tu dia berjaya create feel orang nak pergi McD sebab nak mainan budak-budak kan. So itulah dia punya emosi yang dia create. So bila Ray Kroc ni besarkan dia punya business, dia tukar dia punya business dia bukan buat make burger. Ray Kroc ni dia tak pernah buat burger dia tak tahu nak buat sebiji burger pun dia tak tahu. Tapi dia tahu dia kembangkan business dan dia besarkan business, dia bagi orang lain yang buat franchise, dia sediakan tanah. So orang yang buat McD kena bayar tanah dekat dia kan, kena bayar tanah dekat dia supaya dia dapat sewa lah, dia dapat sewa tanah. Dan tanah tu tanah dia, orang tu buat atas tanah dia. So dia seolah-olah sebenarnya dia cakap, saya bukan je buat bisnes burger, saya sebenarnya buat bisnes hartanah. Setiap burger franchise tu adalah dia punya rumah sewa lah, macam tu. So yang bagusnya dia buat, kalau McDonald's yang tak follow dia punya standard SOP, dia akan tenang je. Cakap, okay, you kena keluar daripada sini, kita akan cari orang lain. Sebab tanah tu dia punya hak. So orang tak boleh melawan apa yang dia cakap. So yang macam kita nampak kan dekat dalam Malaysia ni, McDonald ni semua, sebenarnya diorang hanyalah dalam bangunan tu sahaja. Dekat luar daripada bawah tanah apa semua, itu semua under McDonald sana. Diorang punya harta. Okay, clear kan kat situ kan. So nampak tak macam mana seseorang nak buat bisnes? You all sebenarnya tak, kalau you all nak buat bisnes burger, you tak payah pandai buat burger pun. Kalau you all nak buat bisnes apa lagi kat dunia ni, minyak angin, macam kita A.O. Walid, you all tak perlu pandai pun macam nak buat A.O. Walid tu, tak perlu pandai. You all nak buat apa-apa benda, you tak perlu pandai. You just pandai untuk growkan you punya bisnes, itu je cukup. Dan untuk pandai growkan bisnes tu, bukan setakat pada macam tu je, dia mesti kena datang dengan ilmu. So that's why adalah saya sangat-sangat cadangkan you all join group nak jadi jutawan bahagia tu. Dalam tu kita akan share macam-macam benda ilmu yang berkaitan bisnes, macam mana you nak self-motivate diri sendiri, macam mana you nak survive dalam ekonomi yang macam ni, especially masa PKP. So kita share dalam tu. So you join, free je, tak ada bayaran pun. Just jawab je soalan-soalan tu, 3 soalan je, tak banyak. Sebab kalau tak jawab soalan, kita tak boleh nak approve. So jawab soalan tu, masuk, dan kita akan bagi dalam situ. Jangan risau. Okay, so bila dah macam tu, bila dah besar sampai satu tahap, tiba-tiba you nak dengar lagi ke ni? Masih ada lagi ke? Kalau ada lagi boleh komen ada lagi. Tiba-tiba apa berlaku? Satu hari Rick dengan Dick dapat satu surat tau. Dia dapat satu surat, dia cakap, nama surat tu letterhead dia adalah McDonald's Corporation. McDonald's Corporation tau, dia punya surat dia tu. So dia cakap, siapa McDonald's Corporation? Kita kan McDonald, owner McDonald. Kenapa Mamat ni, Ray Kroc ni boleh letak nama company dia McDonald's Corporation? So rupanya bila dia call Ray Kroc cakap sebenarnya dia dah register syarikat dia sebagai McDonald Corporation. Dia dah buat trademark. So bila macam tu, itu adalah dia punya hak lah, dia dah buat. Dan akhirnya media semua orang ingatkan bahawa Ray Kroc ni lah yang founder kepada McDonald's kan. So in a way dia cakap betul juga. Dia cakap sebenarnya you all adalah founder satu kedai. Yang Rick dengan Dick ni founder satu kedai. Saya adalah founder kepada satu America. So dia dah kategori national dah. Dia bukan lagi kategori kampung. Dia bukan lagi McDonald's kategori kampung kan. So that's why dia boleh buat McDonald's Corporation besar tau, corporate kan, bangunan corporate apa semua. So McDonald's Corporation dia sangat besar. So daripada situlah berlakulah regangan, perselisihan yang banyak lah antara owner McDonald's yang sebenar dengan Ray Kroc ni. So berlaku perselisihan macam-macam sampai satu tahap yang Mamat Dick ni dia jatuh pengsan. Dah stres sangat tau, stres sebab dia punya company diambil orang. You all punya perasaan macam mana? Kalau you all buat business, company diambil orang.
Mesti down, kecewa, sedih kan, betul. So sama juga dengan Dick ni. So dia pun down. Akhirnya Ray Kroc datang melawat dia dekat hospital, cakap saya ada bagi satu check kosong, you tulis je berapa you nak, saya akan bayar, tapi McDonald jadi dia punya. So akhirnya lepas Dick dengan adik dia discuss, dia kata okay, tak apa, dia setuju. Satu, dia akan ditulis $2.7 dan royalty 1% je 1% setiap sales McDonald Dick dengan Mac ni akan ambil. Tapi benda tu tak ada tulis dalam apa-apa kertas, dia just by handshake je. Maksudnya dia salam, dia agree. So bila dah buat tu, sign semua, so dapatlah Rick dengan Dick $2.7 million. Dan si Ray Kroc, dia dapat apa tahu tak? Dia dapat nama McDonald's. So apa berlaku? McDonald's yang asal tu, yang dekat kedai Dick dengan Mac tu, dicabut, dah tak boleh pakai. Dia letak nama lain, kesian. Dia buat Dick and Mac grill ke something lah. Dan McDonald's semua hanyalah under Ray Kroc. Dan yang bestnya dia buat apa tau? Jahat jugalah. Ray Kroc ni dia buat McDonald's depan kedai yang asalnya tu. Depan kedai asal, nak menunjukkan bahawa ini dia punya. Dia punya milik. So itulah kisah Ray Kroc. Dan lagi satu, kan yang tadi saya cakap 1% royalty tu, McDonald's dia patutnya owner asal tu akan dapat 1% tau. Tapi benda tu tak bertulis langsung kat mana-mana. Dan kalau dikira sepatutnya nilai yang dia akan dapat daripada 1% tu adalah until today, sampai 2017 adalah $200 juta yang owner tu patut dapat. Tapi tak dapat lah, sebab benda tu tak bertulis. Nak fight pun tak boleh fight. So ada banyak pengajaran sebenarnya dalam kisah The Founder ni, story The Founder McDonald ni. Nombor 1, siapa nak tahu apa pengajaran yang kita boleh dapat bila tengok cerita ni? Dan saya sangat-sangat suggest you all tengok cerita ni, sebab cerita ni sangat-sangat sesuai untuk kepada anda yang baru nak start business ataupun yang dah buat business pun. Tengok cerita ni, sebab kita, macam saya sendiri, saya perlukan motivasi macam ni. Kita perlu tengok dunia luar juga, bukan setakat dunia kita. So kita tengok cabaran orang lain, kesilapan orang lain, supaya kita tak buat kesilapan yang sama. So satu kesilapan yang saya nampak dekat dalam kisah Rick dengan Dick ni, owner asal McDonald ni, adalah dia tak buat hitam putih untuk 1% pemilikan dia. Dia tak buat hitam putih. So in the end dia rugi, dia tak dapat apa-apa. Satu apa pun dia tak dapat. Dia nak fight pun tak boleh. So saya cadangkan kepada semua business owner, kalau you ada deal apa-apa, deal yang memerlukan you keluar duit ataupun deal yang melibatkan you punya business, so tolong make sure bertulis, ada black and white, dua-dua agree, dua-dua sign. Sebab benda ni masa awal-awal tu mungkin tak ada masalah, tapi bila benda tu dah berlaku, ada isu ke apa, ada keretakan, black and white itulah yang kita akan guna, kan? Dan seterusnya, itu yang sisi yang kesilapan yang berlaku yang kita kena tahu. Seterusnya adalah yang saya cerita tadi, piring hitam. Ray Kroc ni dia sentiasa biasakan diri dia untuk dengar majlis ilmu lah, senang kata majlis ilmu dia sentiasa dengar. Dia sentiasa belajar macam mana nak upgrade diri dia, macam mana nak make sure diri dia sentiasa bersemangat. So that's why benda tu pun kita kena buat sebenarnya, untuk kita jadi berjaya. Macam Ray Kroc, dia berjaya buat McDonald's bukan setakat Amerika. Asalnya dia buat do it for America. Sekarang ni dia dah buat kat semua negara. Semua negara ada, kat Malaysia, Asal pun dah tengok. Memang best kita. Kita dah buat, dia dah buat semua negara. So kenapa kita tak nak belajar sesuatu daripada situ? Mungkin ada ilmu dia yang kita boleh belajar. So antara ilmunya adalah dia sentiasa belajar, cari ilmu. Masa zaman dulu tak ada video, tak ada YouTube. Sekarang kita senang, kita pakai phone je, tak perlu bawa alat nak mendengar, bawa piring hitam, kulu kili, tak perlu. Kita ada phone je. So sangatlah rugi kalau you all, kita tak utilize kelebihan teknologi yang ada sekarang. Ilmu berlambak, macam-macam ilmu dekat Facebook, dekat YouTube. Cuma kita nak cari ke tak cari? Adakah kita masih mencari hiburan, ataupun kita dah start mencari ilmu-ilmu bisnes? Hai, Assalamualaikum Ruzana Zana. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Thank you for joining. Okay, so itu adalah benda yang menyebabkan kita akan lebih sustain. Bisnes ni nak start tu senang, tapi nak sustain tu sangat susah. Sangat susah. Tak apa, lambat join layan anak-anak. Anak-anak sihat ke? Anak-anak, berapa orang anak tu?
Inilah Zana ni pun suami dia, husband dia kerja apa tu, kerja alam flora kan. Memang daripada awal PKP tu memang tak cuti. So subhanallah, hebat, sangat hebat. Dia lah salah seorang frontliners yang membantu kita semua yang kena PKP masa tu. Okay, so pengajaran tu nombor 1, make sure semua benda ada black and white. Jangan tak ada black and white. Nombor 2, sentiasa cari ilmu, sentiasa belajar dan dapatkan motivasi. Kita ada macam-macam benda, kita ada macam-macam source kita boleh guna. Okay, so nombor 1. Nombor 2 adalah big vision, berpandangan jauh, berpandangan besar. Kita jangan fikir dalam kelompok kita tu, kita sahaja. Tahu tak kenapa Dick dengan Mac tu, Dick dengan Rick tu hilang dia punya MACD? Disebabkan dia orang sangat berfikiran sempit. Sempit lah Dia just fikir dia punya kedai. Dia kata aku nak buat franchise pun aku malas, sebab semua tak nak follow, so aku buat kedai aku je. In the end, dia dikalahkan oleh orang yang bervision besar. Ray Kroc tu bervision besar. Walaupun dia tak ada apa-apa, buat MACD pun tak pandai, buat burger pun tak pandai, tapi dia berjaya ambil bisnes Dick dan Rick ni sebab dia orang sangatlah sempit pemikiran, tak nak belajar, tak nak challenge diri sendiri. Akhirnya dia orang tenggelam dan hilang di mama zaman. Hanya dapat 2.7 US dollar je, million US dollar, sikit sangat kalau nak dibandingkan dengan apa yang McDonald's ada sekarang kan. So nombor 3, kita kenalah bervision besar dalam berbisnes. Jangan ingat you all, contoh you all adalah agent business ataupun dropship saja. Jangan fikir you all jadi dropship selama-lamanya. Jangan fikir you all jadi agent selama-lamanya. One fine day, you all akan jadi stockist. You all akan jadi super stockist. You all akan dapat, ada ramai orang bawah yang memerlukan you all jadi leader dia. Anda semua akan macam tu, saya yakin sangat. Especially siapa yang aktif dalam live malam ni, yang committed dalam live malam ni, saya sangat-sangat doakan one day you all akan jadi seorang usahawan yang berjaya. You all akan jadi leader yang membantu ramai orang kat bawah sana untuk ubah hidup dia orang pula. Mungkin bila you buat macam tu, you dah dapat membantu ramai orang, bawa mak ayah dia pergi umrah. Kami ada dapat orang yang kontak kita, cakap dia nak buat bisnes sebab impian dia nak bawa mak ayah pergi umrah. InsyaAllah kalau dia betul-betul konsisten, dia betul-betul fokus, memang dia akan dapat benda tu. Yang penting kita kena ada apa? Impian dulu, matlamat dulu. So buat matlamat. Semua orang matlamat dia tak sama. Ada yang nak bawa mak ayah pergi umrah, ada yang nak bagi kebebasan keuangan kepada keluarga, ada yang nak bantu suami, ada yang nak dapat kemewahan, ada yang nak just make sure makanan ada atas meja saja kan. So saya harap you all boleh tulis impian you all tu. Jangan biar impian tu hanya dekat kita punya minda, nanti dia akan jadi hanyalah mimpi. Impian tinggal mimpi. So kita tak nak macam tu. So make sure kita sentiasa bervision besar, jangan vision kecil-kecil. Kalau you sangat bervision kecil, insya-Allah orang lain akan pijak you nanti. That's why kena sentiasa belajar, sentiasa upgrade ilmu, sebab ilmu takkan sama selama-lamanya. Kalau dulu pakai piring hitam, lepas tu dia pakai CD, lepas pakai CD dia pakai MP3, lepas tu pakai Bluetooth, sekarang pakai phone je kita dengar lagu. Kan, dunia berubah. So kalau kita sendiri tak berubah, insya-Allah kita akan ketinggalan. Ketinggalan bukan setakat ketinggalan sahaja, kita akan meninggal, mati. Orang dah tak ingat dah kita dah kubur. Macam mana berlaku dekat Kodak, macam mana berlaku dekat Nokia. Lambat berubah, you akan kena tinggal. You akan kena tinggal dengan orang yang bervision lagi besar. Okay, so itu adalah lesson keempat. Ketiga nombor satu apa tadi? Kita kena bervisi besar. Nombor 2, kena ada black and white dalam apa-apa yang kita buat. Nombor 3, kita kena apa nama tadi? Tak ingat dah Kalau you all boleh tulis landing point tadi. Tapi lagi satu saya nak beritahu ni, lagi satu last. Betul, line tak berapa clear samalah saya pun tadi line putus-putus. Tak apalah, ujian nak berjaya ke nak dapat ilmu ni memang ada ujian dia. Kalau kita boleh hadapi ujian tu, kita boleh redha, kita boleh layan je, insya-Allah kita boleh sukses. Okay, so lagi satu, kita kena berani. Macam mana Ray Kroc tu dia berani berjumpa dengan Dick dan Mac, macam mana dia berani berdepan dengan macam-macam ujian. Untuk berjaya ni bukan senang. Ada ujian dia. Tapi
Kalau kita tak buat apa-apa pun, kita akan diuji juga. Kalau kita tak buat something, kita akan diuji juga. So why not kita buat sesuatu sementara you all masih ada umur, masih ada kesihatan, masih ada kekuatan. Masa ni kita fight untuk keluarga kita, fight untuk anak kita. Sebab dia macam ni tau, yang saya faham, diorang ni, untuk usahawan-usahawan, diorang buat bisnes bukan sampai dia mati tau. Dia buat, dia bina bisnes supaya one day dia tak perlu pun datang kerja. Dia just pas pada staff yang akan buat. So sebenarnya diorang ni semua dia ada tiga benda ni. Find freedom of time, freedom of money, freedom of choice. Diorang ada benda ni. So ini yang kita nak target sebenarnya, bukan setakat just biasa-biasa punya. Thank you pada yang belanja live, belanja like, belanja love. Kalau boleh share pun bagus. You share video ni, mungkin lagi ramai boleh tahu kisah McDonald's ni. So you all ada dapat sesuatu tak daripada cerita ni, kisah ni? Kalau dapat sesuatu, boleh komen dapat sesuatu. Sebab kisah-kisah macam ni sebenarnya banyak akan merubah kita punya mindset tau. Cara kita berfikir berubah. Kalau kita masih berfikiran macam Dick dengan Rick tu, memang masa depan kita sebenarnya gelap. Kita setakat fikir pada skop yang kecil. Kalau kita berfikir pada skop yang lebih besar, barulah kita boleh senang belajar. Dan saya nak share satu benda. Macam mana Ray Kroc ni boleh terfikir untuk buat bisnes McDonald ni jadi hartanah. Sebenarnya dia dapat satu nasihat daripada yang pakar tau. Seorang mamat ni dia macam financial punya orang. Dia cakap, dia siap check apa Ray Kroc punya bisnes. Lepas tu apa yang Ray Kroc buat, lepas tu dia cakap, okay, saya simpulkan sebenarnya you sekarang ni bukan buat bisnes burger, tapi you buat bisnes hartanah. Start daripada situlah, daripada ilmu yang dia dapat tu lah, Ray Kroc push untuk buat bisnes hartanah. Dia dah dapat satu vision yang clear. So pengajaran daripada situ, kita kena bertanya pada yang pakar. Kalau you nak dapat RM5,000 income, you kena tanya dengan orang yang pernah dapat RM5,000. Kalau you nak RM10,000, you tanya dengan orang yang dapat RM10,000. You nak RM1,000,000, you kena bertanya dengan orang yang dapat RM1,000,000. Learn, belajar, cari orang yang ada ilmu-ilmu tu dan belajar. Dan macam saya sendiri, saya selalu follow sifu saya, Azizan Osman, Najib Asadok. Saya belajar daripada diorang, sebab diorang dah dapat apa yang saya nak. So kita why not kita belajar daripada dia, belajar daripada kesilapan dia, kesilapan circle-circle dia. Mungkin kita akan belajar sesuatu. Mungkin kita akan dapat satu aha moment ataupun epiphany. Epiphany ni lah yang buatkan kita tahu bahawa oh betul lah, benda ni lah yang aku tak buat lagi. Oh benda ni lah yang aku kena elak. So kita kena tahu benda tu. Kena belajar, sentiasa belajar. Upgrade diri sendiri. Bukan setakat kita suruh anak-anak je belajar, mak ayah pun kena belajar. Kan? Okay. So saya nak bagi tahu, kita dah start kita punya top fan. Kita nak pilih top fan yang paling aktif, paling committed. Kita akan select you all untuk menang RM50. RM50 cash tau. Kita bukan bagi dalam bentuk barang ke apa, tak. Yang latest kita dah bagi pada Hajid Akmal. Tahniah sis Hajid Akmal, sebab you dah dapat jadi top fan kita. Senang je kita pilih. Kita akan tengok nama siapa yang paling keluar. Kalau kita nampak nama ni je keluar paling kerap, kita pilih you lah. So bulan Mei dah start. So keep fighting. Like je, senang je, bukannya buat apa pun, tak perlu keluar rumah pun. Just tekan like, share, komen, that's it. Kita nampak you kerap, insyaAllah senanglah kita nak pilih, betul? Okay. So saya rasa itu saja. Dan make sure pada yang belum follow kita punya Facebook page Nak Jadi Jutawan Bahagia, follow sekarang. Sebab kita bagi ilmu-ilmu free je dalam tu. Ilmu yang insyaAllah boleh membantu you all bila you down, ataupun bantu dalam you punya business. Kita cuba share sebanyak mungkin. Dan dekat situ juga kita boleh interact. Itu adalah satu community sebenarnya. Kepada semua orang yang nak buat business, yang nak jadi jutawan bahagia, yang nak upgrade kehidupan diri dia, kehidupan family dia, you all boleh interact je dalam tu, tak ada masalah. Jangan pula malu-malu, segan nak interact satu sama lain, tak ada masalah. Kita ni semua adalah satu community. So alhamdulillah keluarga kita makin membesar, dan kita makin ramai agent yang dah start join, nak masuk apa semua. So kita doakan semua yang join dengan Lalili team
You all semua dikurniakan kesihatan, dikurniakan kekuatan untuk terus sukses dan berjaya bersama Laleli, kepada warrior dan fighter kita. Dan percayalah, business tu, apa yang kita buat sekarang ni bukan selama-lamanya kita di tahap ni. Kalau kita konsisten, kita teruskan buat benda yang betul, ulang, jangan stop. Kalau kita dah buat benda yang betul, teruskan. One day kita akan slowly naik. Dia macam tangga. Life ni macam tangga. Dia akan naik sampailah ke tahap yang you nak. Dan lepas you dah sampai tahap yang you nak, you create you punya big why baru, impian baru, dan you naik lagi. Macam itulah life, kan? Dan saya doakan anda semua jadi jutawan, kaya berjaya dunia dan akhirat. Dan terima kasih tonton live kami ni. Saya Hasnul mengucapkan terima kasih kepada semua. Dan kita jumpa lagi insyaAllah esok ataupun bila lah tapi insyaAllah kita nak cuba konsisten. Setiap malam pukul 10 malam kita akan live untuk share pada you all apa-apa benda yang kami rasa sangat bagus untuk you all tahu, untuk kita share. Okay, so itu saja dari saya, Hasnul dari Empire. #sihatkan syok. Assalamualaikum, bye.